Bersua kembali. Kita ke Bumi Kenyalang. Sambutan ulang tahun RTM ke-76 di Sarawak cukup meriah dengan pelbagai pengisian. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Atika. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak terus kekal menjadi media yang dipercayai dan sumber sahih untuk masyarakat khususnya di Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kredibiliti RTM dalam menyampaikan maklumat tetap menjadi sandaran masyarakat selari dengan kewujudan pelbagai media baharu. Kalau kita lihat RTM ini adalah stesen utama negara nasional. Jadi apabila berkenaan dengan penyebaran maklumat berita, ya tidak boleh silap. Sebab itulah dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat RTM bila dia menyalurkan maklumat, kita tahu bahawa maklumat itu sudah ditentukan kesahihannya, kesahihan apabila part berita. Saya memang pukul 8 memang malam memang RTM saja. Saya tidak melihat yang lain. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 di RTM Kuching. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh yakin peranan radio di Sarawak amat penting kerana ia boleh diakses di kawasan pedalaman dan didengari menerusi pelbagai bahasa tempatan. Kita bukan hanya menyentuh sekumpulan etnik saja, tapi keseluruhan rakyat Sarawak yang pelbagai budaya ini kita dapat sentuh dan kita dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih, maklumat-maklumat yang perlu masyarakat tahu. Kadang-kadang tugas kita sebagai penyiar, penyampai untuk menyampaikan dan menyatakan hasrat dan dasar-dasar kerajaan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Beliau ditemui pemberita pada acara penamatan siaran 76 jam tanpa henti di Konti Sarawak FM RTM Kuching hari ini. Seksyen radio bersiaran selama 76 jam tanpa henti bermula Selasa lepas dan tamat pada pukul 12 tengah hari tadi. Sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 disambut meriah di Sarawak dengan menonjolkan kepelbagaian etnik dan budaya di Sarawak dengan tema Keluarga RTM, Keluarga Malaysia. Untuk menjayakan tema itu, seramai 76 kaki tangan mengenakan busana pelbagai etnik dan budaya di negeri ini selain mengadakan jualan yang melibatkan warga RTM Sarawak menerusi 76 buah gerai. Dalam pada itu, pelbagai acara lain berlangsung, antaranya penyampaian watikah kerjasama Jabatan Pertahanan Awam dalam menubuhkan Pasukan Tindak Balas Kecemasan atau SIDERT RTM dan perasmian set baharu rancangan Kupak Kopi. Sementara itu, penyertaan lebih 40 kaki tangan RTM Sarawak dalam pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDERT merupakan satu titik tolak penting kerjasama RTM dengan APM dalam memastikan berita bencana dapat dilaporkan dengan pantas dan tepat. Menurut salah seorang anggota SIDERT RTM Sarawak, Nafais Nasril yang juga merupakan penyunting berita TV Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak, kerjasama ini amat baik dalam meningkatkan ketersediaan wartawan di lokasi, khususnya ketika melaporkan berita berkaitan bencana. Sehubungan itu, tambahnya bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 hari ini, kerjasama RTM Sarawak dengan APM ini dijalinkan dan pihak APM sentiasa bersedia membantu memberi pendedahan asas mengendalikan bencana dan kecemasan. Ia dapat disaksikan apabila pihak APM membuat demonstrasi aksi menyelamat melibatkan 3 orang anggota APM menggunakan teknik normal rescue rappelling dan spider rappelling di ketinggian bangunan 9 tingkat. Signifikannya aktiviti ini adalah ekoran penyertaan kaki tangan RTM di Sarawak ini sebagai ahli Civil Defence Emergency Response Team SIDERT seramai lebih 40 orang penyertaan. Dan sekian sahaja laporan dari saya sempena ulang tahun Hari RTM ke-76. RTM terus unggul.
Menjengah usia 76 tahun, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM tetap kekal menjadi pilihan rakyat Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Mengimbau perjalanan sepanjang tempoh itu, banyak transformasi yang dilalui RTM untuk memastikan rakyat terus dihidangkan dengan terbitan program yang relevan dan menarik, termasuk penyampaian berita yang sahih. Perincian khas bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-76 bersama wartawan Monica Geri. Mencapai usia 76 tahun RTM dan RTM Sarawak sendiri tidak ketinggalan mengalami proses transformasi terutama dalam penggunaan teknologi moden dalam setiap tugasan penyiaran berita radio dan juga penerbitan program dari lokasi. Dan marilah kita ketahui apakah pembaharuan tersebut dalam setiap tugasan yang dilakukan oleh kaki tangan RTM di Sarawak sendiri. Untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan media arus perdana serta media baharu yang lain, RTM Sarawak khasnya yang mempunyai 6 stesen di negeri ini mengurat langkah maju ke hadapan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Selain bersiaran langsung menerusi beberapa saluran berita TV seperti Berita Pagi Sarawak, Berita Wilayah dari Sarawak dan Berita Tempatan IEBAN, RTM Sarawak juga menyiarkan program seperti Kupa Kupi, Steady dan Sini Kita Tok, Seleksi Pagi serta Cerita Pagi Sarawak dalam Selamat Pagi Malaysia yang turut dapat ditonton menerusi RTM Klik serta langsung di media sosial RTM. Namun untuk memberi hidangan terbaik bagi penonton serta pendengar bukannya mudah, apatah lagi maklumat yang disiarkan mestilah sahih dan tepat. Dalam situasi ini, gerak kerja serta logistik yang digunakan oleh kaki tangan juga mencuri tumpuan apabila cabaran utama ialah faktor geografi negeri ini. RTM kita harus sahut segala cabaran, segala bentuk teknologi baru yang masuk harus kita kena cepatlah. RTM kena cepat, kena lebih pantas dan mengikut trend. Kalau RTM tidak mampu mengikut trend dan keperluan-keperluan itu tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin, maka kita akan ketinggalan. Dan apa yang berlaku sekarang ini kita cuba mengejar. Jika dahulunya untuk mendapatkan berita terkini dan disiarkan secara terus, kaki tangan RTM khususnya seksyen berita ehwal semasa menghadapi kesukaran apabila terpaksa menggunakan kaedah penghantaran visual secara manual dari setiap stesen bahagian, antaranya kaset rakaman dikirim melalui bas ke RTM Kuching yang mengambil masa sehari atau lebih. Namun kini seiring peredaran zaman, tugasan menjadi lebih mudah apabila penghantaran visual dapat dilakukan kurang dari 1 jam hanya menerusi Google Drive atau secara dalam talian. Dari semalam function and then hari ini baru dapat disiarkan. So sekarang ni macam yang masa PRU Dun tu kita orang gunakan Mojo, kita dapat kompreskan, penggunaan aplikasi yang memudahkan kerja kita orang. Malah untuk memastikan penyampaian maklumat berwajah baharu, teknologi drone juga digunakan untuk penggambaran visual yang lebih menyeluruh dalam berita maupun penerbitan program. Bukan hanya dari seksyen berita ehwal semasa, seksyen radio RTM Sarawak juga menyahut cabaran yang sama apabila kini penyampai-penyampai radio yang bersiaran di konti dapat berinteraksi secara dua hala dengan pendengar menerusi siaran langsung di media sosial. Sesuai dengan perkembangan teknologi, kita perlu bergerak seiring dengan teknologi terkini lah supaya kita terus relevan. Jadi kita wujudkan supaya menggunakan platform media sosial, kita dapat tampilkan DJ-DJ, setiap DJ-DJ yang bertugas mengikut jadual secara bervisual di Facebook. Zaman ini sudah orang kata maju ke hadapan. Jadi bila dah maju ke hadapan ni, semua orang tahu cara di sebalik tabir kita bersiaran dalam konti, cara penyampai-penyampai berinteraksi dan juga bekerja. Dan kalau kita lihat sekarang ni dah ada Mojo. Ini dah adalah antara platform dan juga cara kita untuk mengketengahkan dan juga meluaskan lagi RTM ini.
Semestinya transformasi logistik yang ada lebih memudahkan kaki tangan RTM menyampai berita-berita yang terkini dan dapat bersaing dengan stesen TV yang lain. Saya Nasrul Hakim Muhammad Noh, pengarah penyiaran Sarawak, mewakili seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Sarawak mengucapkan selamat Hari RTM kepada seluruh warga kerja RTM di seluruh Malaysia. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. Semoga umur kita semakin meningkat dan kematangan kita semakin matang. Maju RTM, maju semua. Pastikan yang sahih di RTM. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Graduan Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak diyakini mampu membawa perubahan dan kesan positif dalam komuniti di tempat mereka tinggal atau bekerja. Premier Sarawak yang juga Pro-Chancellor Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana pengalaman dan ilmu kemahiran serta pengetahuan yang diperoleh sepanjang menuntut di universiti tersebut telah membantu graduan berkenaan menjadi pekerja yang serba boleh atau mampu mencipta peluang pekerjaan yang berteraskan teknologi, inovasi dan keusahawanan. Graduan Swinburne juga katanya didedahkan dengan kemahiran penyelidikan yang mampu mengubah industri, membentuk kehidupan dan komuniti selain disiapkan dengan ilmu perusahaan yang inovatif, berteraskan ketangkasan, daya tahan dan responsif dalam persaingan dunia pekerjaan dan perniagaan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian dalam buku cenderahati bersempena Majlis Graduasi Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak di Kuching. Seramai 53 graduan menerima anugerah pada majlis tersebut, termasuk 5 graduan Doktor Falsafah dalam program kejuruteraan dan sains yang disampaikan oleh Premier Sarawak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Sekali lagi, selamat menyambut ulang tahun Hari RTM ke-76. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak.